wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana kita dah penghujung bagi tahun Masihi 2019. InsyaAllah panjang umur kita akan bertemu dengan tahun baru iaitu 2020 Baik. Maka kita buat pengisian dalam majlis kita dengan majlis ilmu yang Imam Ghazali kata majlis ilmu ni roh ibadah. Banyak orang beribadah tapi ibadah dia statik, tak bergerak, tak ada roh. Macam orang mati, roh tak ada, kan? Itulah majlis ilmu. Jadi kita datang ilmu ni untuk nak hidupkan ibadah kita. Jangan semata-mata kita beribadah tidak ada perkembangan, tak ada perubahan macam dulu juga, kan? Walaupun dulu kita kata kita pernah belajar tu, belajar ni, tapi perkembangan ilmu tu dia makin setahun, makin sehari dia makin berkembang. Walaupun ilmu tu ada ilmu asas. Jadi insya-Allah malam ni saya baca tu hadis kursi. Allah berfirman, baca matan Inni anallah. Allah buat penegasan bahawa dialah Allah. Kenapa sampai Allah buat penegasan? Pasal ada orang yang mengaku dia Tuhan. Di dunia ni banyak orang mengaku dia Tuhan. Maka Allah kata, akulah Tuhan yang sebenar. Kan? Jadi ada orang yang macam tu. Satu lagi orang yang memperlekehkan Tuhan. Mengaku Tuhan kan, dia memperlekeh, merendahkan Tuhan. Satu lagi ni mengaku Tuhan, memperlekeh Tuhan. Satu lagi memperdua pertigakan Tuhan, menta'adud. Ada Tuhan tu, Tuhan ni, Tuhan langit, Tuhan udara, kan? Itu. Sebenar Allah kata, inni anallah. Akulah Tuhan sebenar. Dalam keadaan Allah kata dia Tuhan sebenar itu, penegasan itu, maka kita kena ada ilmu nak kenal Tuhan. Ilmu nak kenal Tuhan kena ada. Kalau dulu kita belajar melalui ilmu, dia panggil ilmu apa dulu? Ilmu ma'rifatullah. Bagaimana kenal Tuhan. Melalui sifat-sifat dia dulu, dia panggil sifat 20. Kan? Kat kampung-kampung dulu. Sekarang jarang dah orang meng-highlightkan tajuk tu. Cuma melalui Asma'ul Husna. Sifat-sifat Allah 99 pun kita kenal juga. Dia pun tak kenal. Dia tak tahu yang dia milik Allah. Malik Yaumiddin. Kita ni, apabila kita tahu kita ni milik siapa, baru kita rasa akur. Baru kita rasa pengabdian pada si pemilik tadi. Nama dia Allah. Yang kedua, orang nak kenal Allah tapi tak lalu pun jalan Allah. Duk sibuk lalu jalan lain. Kan? Salah jalan. Wa inna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Ni, salah jalan. Apabila salah jalan, dia tak ada penghujung. Tak ada penghujung. Tak jumpa jari last jalan tu, kan? Kita ada penghujung. Penghujung dunia ialah maut. Mati, habis kita. Masuk melalui pintu nama dia. Pintu mati tu baru masuk ke alam kedua, nama akhirat. Itu kita. Sebab tu kita minta doa apa? Dua. Hasanah fid dunia wa hasanah fil akhirah. Kebahagiaan, sentosa, mutmainnah, bahagia dunia, tapi nak bahagia akhirat. Kata hadis lain dalam hadis kursi ni, dia kata belum tentu orang tu bahagia di dunia, dia boleh bahagia di akhirat. Ini bahaya tuan-tuan. Biar kita tak rasa bahagia di dunia tapi bahagia di akhirat. Ini bahaya tuan-tuan, ini bahaya. Kita nak bahagia dua-dua, tapi di akhirat tu bahagia dia paling kekal. Di dunia ni dia panggil sementara. Apabila sementara, kita kena kutip tempat kita singgah sementara ni bekal untuk akhirat. Maka Allah menegaskan inni anallah. Allah ni sebenar-benarnya
yang kita kena kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia ni bukan sekat tak tidur, tak lelap, tak melelap, tak tersentak pun nak ngantuk. Kita ni ada kelemahan, tak tidur pun ngantuk. Paling tidak menguap. Lepas minum kopi, jangan hilang ngantuk. Allah tak ada sifat tu. Hidup dia ni. Ya? Azali, semula jadi. Jadi itulah Allah. Dan kita hidup, solat kita pun mula dengan Allah, tutup dengan Allah juga. Wa qalu takhazallahu walada. Ada kata Allah ni ada anak pinak. Maka Allah ada subhana. Kita jawab subhana. La ilaha illa anta. Anta tu guna bahasa dhamir. Awak, engkau, Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Kalau aku kata engkau ni berbilang-bilang, aku ni menzalimi diri sendiri. Orang duk nampak zalim atas orang lain. Dia tak nampak pun dia banyak menzalimi diri sendiri. Zalim diri sendiri tuan-tuan lebih bahaya berzalim orang lain. Kita masuk kubur, body kita dengan zalim. Cuba bayangkan, kita masuk kubur, body kita tu body banyak zalim di dunia. Cuba bayangkan, umpama kereta buruk yang sumbat dalam tanah. Kalau kereta baru tak apa kan. Kereta penyanyi siapa nama? Kereta dia hak berharga juta, sumbat dalam tanah sekali dengan dia. Adakah penyanyi tu? Negara barat, Amerika tu, dia menyanyi, harta dia semua masuk. Tak apa, harta dia berjuta. Ni masuk harta buruk belaka. Buruk, tak berharga, tak nilai. Termasuk body pula, body yang zalim. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, jangan aku ni banyak menzalimi diri sendiri. Taufilana, kalau mu tak ampun aku, lanakunanna minal khasirin. Doa tu doa Adam. Doa tu Adam. Berapa banyaknya Adam zalim sendiri? Satu je. Kita ni hari ni beratus-ratus dah. Kita punya menzalimi diri sendiri. Jadi kita mari mana ni, kita cuba menghadap Allah, kita bayar dengan Allah. Bayar dengan apa? Bayar dengan takwa. 3 rakaat tu umpama bayar hutang dengan Allah. Bayar dengan takwa. Allah kata tak payah bayar dengan duit, dengan mata wang. Mu mari bayar dengan taat saja. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka kita bayar. Bila kita bayar, kita ambil ruang sikit. Maghrib isyak, berhenti, stop semua aktiviti dunia tak habis-habis ni. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Aku nak dengar sekejap, aku nak taat sekejap. Moga-moga hak sekejap itu Allah ampunkan dosa aku. Itu tuan-tuan, sekejap ni mana mari sekejap. Kalau kita tak boleh dengar, kita sembahyang sunat 8 rakaat di rumah. Tapi lebih baik buat di rumah Allah. Sebab rumah Allah ni mutmainnah. Maka Allah kata apa lagi? La ilaha illa ana. La ilaha illa ana tu kalimah. Kalimah yang menjamin kita akhir husnul khatimah kita. Itu kalimah penting. La ilaha illallah kan? La ilaha illa ana. Akulah yang berhak engkau sembah. Apabila kita sembah benda lain, maka jadi syirik. Ijtanabus sab'al mubiqat. 7 perkara besar, satunya duduk depan syirik. Tuan-tuan, syirik duduk depan sekali. Lepas tu barulah benda-benda lain duduk depan sekali. Nabi wa yuzakkihim. Nabi tugas dia datang, Allah hantar dia sebagai Nabi untuk membenteras sifat syirik. Sifat syirik tu sekarang makin banyak. Makin dalam keadaan dunia moden ni makin banyak. Ada syirik khafi, ada syirik yang jali. Syirik khafi ni tak nampak. Syirik jali ni terang-terang jelas, jumpa gak benda tu kan. Hak khafi ni bahaya. Dia macam orang munafik lah, orang nifak. Nifak ni katanya kitab-kitab, iaitu umpama biawak yang dia ada 2 lubang. Satu lubang masuk, satu lubang emergency. Biawak ni biawak pasir, biawak orang Arab ni. Biawak kita tahu macam mana kan? Sebab biawak kita dia boleh naik atas pokok. Itu bandingan kan.
Jadi kita moga-moga setahun kita beribadah dalam 2000 lebih hebat pada CCTV. Tuan-tuan, rumah Allah ni tak payah pakai CCTV, dah direkod. Saksi, bukti kita mari ni. Kita duduk, kita dengar, rekod kan. Yang tak perlu tulis, mari duduk cukup dah direkodkan. Bukti yang kita ini pengabdian kita kepada Allah SWT. Baik, dalam kita mengabdi, mengaku Allah sebagai Tuhan, ya, maka Allah beri satu ganjaran pada kita untuk kita hidup dan bergerak. Nama dia rahmat Allah. Ini tuan-tuan, orang tak nampak ni rahmat. Allah kata, sabaqat rahmati, aku beri rahmat aku dulu. Orang tak nampak. Orang dia nampak dengan kepakaran dia, bijak dia. Orang nampak tu keturunan dia. Dia tak tahu yang bijak tu mana pergi dulu. Sabaqat tu rahmat pergi dulu. Pandai, rahmat pergi dulu. Apa lagi, glamour, rahmat pergi dulu. Rezeki, rahmat pergi dulu. Tuan-tuan, mengiring apa Allah beri tu. Jadi kita ubah sikap, cara mikir kita. Anak-anak kita, pelajar, student kita, belajar apa benda pun, walaupun anak baru ni PT3 dapat 12A, sebenar rahmat. Cikgu tak boleh kata dia bijak mengajar, rahmat. Tak boleh kata sebab budak dapat 12A kerana seorang cikgu. Bukan. Satu sekolah daripada pengetua sampai ke tukang kebun, rahmat kan, sampai ke makcik kantin. Jangan kata-kata kita DG 54, 52, jusam, negak, menungging, kita seorang. Terjadi. Maka marilah sikap sombong, ego. Oleh itu Allah hantar Nabi atas satu tajuk, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah hantar pun atas tajuk tu. Kan? Apabila Allah hantar tajuk tu, rahmat tu amat hebat berada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tuan-tuan? Sebab sebelum datangnya Nabi, Zulumat ni gelap gulita, tak ada pegangan. Zaman jahiliah, mari ila nur, cerah. Cerah apa? Spotlight. Cerah iman. Nabi memperkenalkan iman. Kita bawa ni, kita bawa iman. Tapi iman saja tuan-tuan tak jadi. Dia kena ada tazkiyah iman. Ada dia punya penggilap iman. Ni, majlis ilmu ni. Majlis ilmu ni tuan-tuan ingat main-main ke? Ingat saja-saja ustaz pencen daripada duduk relax mengajar. Bukan tuan-tuan. Bukan. Ingat kita mari ni kerana kita duduk boring di rumah ke? Bukan. Kerana kita kata aku pergilah duduk di rumah boring. Bukan. Itu silap anggap. Kalau orang tahu semua dia ilmu hebat, kata Nabi, orang datang rumah Allah ni merangkak datang. Tapi kerana kepentingan kita, jauh kita pergi kan, jalan kaki kita pergi kerana kepentingan kita. Tapi kerana kepentingan Allah untuk kita. Kepentingan Allah tu, tapi untuk kita. Allah bayar, Allah beri kan. Tak nampak. Kenapa tuan-tuan? Sebab ada hikmah. Hikmah di sebalik tu, majlis ilmu ni. Ingat, kalau kita tak layan majlis ilmu, tak layan ni Allah kata dia gini, Allah pun ada satu sifat nama dia ghadab, marah. Kita jangan banding sifat marah Allah dengan marah kita. Jauh langit dengan bumi. Marah kita paling marah, ambil sebiji, bagi habis cerita. Adakah itu jalan penyelesaian? Tak ada. Putus hubungan silaturahim. Selesai, tak selesai. Dendam. Guna makhluk halus pula. Kononnya kata apa? Padan dengan muka dia. Tak selesai. Tak settle. Settle lah di dunia. Tapi ada dia punya pembalasan dia.
Nama dia hari pembalasan. Tuan-tuan, itu kena fikir balik. Ada orang kadang-kadang dia marah tu, setan pun terkejut. Setan pun marah juga. Aba wastakbara wa kana kafirina. Setan terkejut, tuan-tuan. Setan terkejut kat siapa? Setan terkejut kat Fir'aun. Fir'aun kan dia mengaku Tuhan kan. Setan kata, dahsyat Fir'aun ni. Aku ni duduk di surga dulu, aku kenal Tuhan. Tapi aku mengaku Tuhan ada, Allah Maha Esa. Cuma aku ni ingkar saja. Yang Fir'aun ni punya dahsyatnya bukan cakap ingkar, dia mengaku dia Tuhan pula. Bahasa kata apa? Bengong sungguh. Tak? Itu bahasa kampung lah. Saya nak guna bengong tu mungkin kasar, tapi gitulah. Hebat kan? Setan terkejut dengan Fir'aun sebab dia mengaku dia tu Tuhan. Sampai gitu dah. Jadi Allah kata aku marah. Marah Allah, dia ada step dia. Dia hantar jentera dia. Hak mana ada kat muka bumi ni, senyap belaka pokok kayu, air, laut, semut, nyamuk. Senyap belaka tuan-tuan tak? Kita pun lalu pijak semut. Nah, lalu panjat pokok, pahandak, semua itu dia senyap. Kita belayar di lautan, guna laut tumpah minyak, habis orang lain rosak sebab kita tak. Zal fasadu fil barri wal bahr maka sabat aidin nas. Satu hari Allah petik jari, umpama kita lah buka Swiss, semua jentera dia berperanan. Semua jentera dia berperanan. Daripada semut sampai ke angin sampai ke laut. Baru 26 hari bulan baru ni ulang tahun tsunami. Betul tak? Betul ingat tak? Saya masih ingat. Masa peristiwa tsunami tu, saya buat program di satu masjid di Sungai Buloh. Kalau siapa ingat Sungai Buloh, sebelah masjid tu ada aircon safe. Tuan-tuan mungkin ingat kot. Saya buat camp hafazan Ramadan sebulan dengan satu syarikat. Saya bekerja dengan syarikat itu. Tapi saya bidang Quran. Ceramah bab Quran. Tak cukup tenaga, pergi ambil Darul Quran. Pendaftarannya tuan-tuan 1,600 pelajar. Remaja. Singapura mari, Brunei mari. Dia bukan soal duit. Soal nak selamatkan anak dan cuti. Hak Brunei, saya tanya, kenapa tuan dari Brunei mari bawa anak 6 orang, anak jantan. Pemimpin, ar-rijalu qawwamu an-nisa, anak jantan pemimpin. Saya ulang balik, siapa anak jantan jaga baik. Saya ada 7 orang anak jantan. Itu cerita pengalaman, pemimpin penting. Allah kata, duduk sebulan tuan-tuan di situ. Betul-betul last Disember, 26 Disember kan, Ustaz Abdullah tu dia orang Aceh. Dia ceramah bab fiqh. Dapat telefon dari Aceh. Semua keluarga dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia tumbang depan saya. Syekh, saya pun cover dia ceramah tu. Tumbang tu. Tumbang. Isteri dia duduk di kajang mari ambil balik Aceh. Rugi Ustaz lah ni balik ke Aceh. Kita rugi. Jangan nampak yang Aceh tu jual ikan saja. Betul? Kita nampak mari jual ikan. Tidak. Saya jumpa banyak dia orang Al-Hafiz. Tuan-tuan tahu kat sejarah tu 3 surau, 6 imam daripada Aceh. Muncullah budak-budak di main cover. Budak-budak kita pergi mana? Pergi mana? Pergi mana budak kita? Saya dengar diploma sana, diploma sini. Gaji murah, Syekh. Gaji murah. Surau duit banyak. Tapi tak apa dia orang sabar. Surau Gemilang, Saujana, Murni, Sungai Kantan. Tu, tuan pergilah. Siapa imam tu? Itu nak cerita pada tuan-tuan. Apa nama? Berkait dengan tajuk kita lah. Saya tak mau melencong tajuk kan. Tak kata apa ustaz orang lari tak tidak. Cuma cerita orang tua ni dia banyak cerita pengalaman. Mungkin ustaz muda lain kan. Ustaz muda lain. Maka
Allah hantar jentera dia, satu benda yang besar, nama tsunami. Tsunami tu bukan setakat di Aceh, di Thailand, kan, di Malaysia, di Ceylon kena berlaku. Bala Allah ni, kalau dia mari dalam kampung tu ada ulama seorang, ingat, dia landing tu dia nak fikir 3-4 kali kerana ulama. Orang kata, oh sebab aku ni gini. Orang tak fikir pun ada orang alim kat taman tu. Tapi kalau mari sungguh, maka Allah akan tabur belaka. Dia menyeluruh. Tapi dengan rahmat Allah, ada lagi orang yang alim kat taman tu atau kat kampung tu, maka dia mengelak pergi lain. Kita nampak pun. Kita nampak kita, rumah kita kukuh, ekor kita bagus, batu kita gini-gini, kita macam-macam. Duk nampak kita. Tapi dah ghadab Allah, ghairil maghdub. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Kita baca, tunjuk aku jalan betul, jangan jadi orang yang kau kutuk, yang kau marah. Dalam hadis mana pun, tafsir mana, yang kutuk ni 3 golongan. Satu Yahudi, satu Nasrani, satu lagi Kristian. 3 ni jelas. 3 ni. Kenapa tuan-tuan jelas agama 3 ni? Kan? Bani Israel lah kita katakan. Jelas. Tanya kitab mana? Ibnu Katsir. Kita tak mau jadi gitu. Maka Allah kata, faman syahidah. Syarat. Dengan syarat, mujaga kalimah la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh falahul jannah. Itu laluan jalan ke syurga. Nabi sidang sahabat Jemaah semua, masa perang Badar, jentera Islam tak banyak. Ni, masa pergi report dengan Nabi, daftar nama ramai. Nabi kata, siapa nak jaga Madinah ni, angkat tangan pergi belakang. Masa mesyuarat, semua ramai angkat tangan. Okey, maka belilah peralatan untuk nak ni esok gotong royong. Penyapu selori, beli tu ni, yang mari 3 orang. Maknanya angkat tangan dengan mari tak sama. Sama berlaku zaman Nabi. Malam tu pergi jumpa Nabi, cakap tu, cakap ni, tinggal 313 orang. Lawannya 1000. Masa tu jumlah ramai tu. Kalau tentera, polis, 1 platoon, 1 batalion istilah. Kan? Tapi tuan-tuan, Nabi tadah tangan pada Allah. Ni, nak beritahu betapa confidentnya. Dia kata, ya Allah, kalau mu tak jaga first best ni, ini perang Badar ni best pertama. Ni, kalau askar Melayu dulu, best pertama. Nah, pulih pakai seluar pendek, topi postman tu dulu. Ya Allah, kalau mu tak jaga kumpulan pertama ni, tak ada orang sebut namamu di muka bumi. Puak ni pergi ni bukan kerana nak pertahan sangat, tapi nak pertahan nama Allah. Nak pertahan nama Allah, maka Allah hantar jentera dia. Jentera Allah tak nampak. Tanazzalul malaikah waruh biizni rabbihim. Turun atas langit tu. Hak duduk di Sidratul Muntaha tu, hak duduk la ilaha illallah kan, duduk tawaf kan. Turun atas arahan Allah. Maka tentera kafir tengok satu tentera tu macam 20 orang, macam 100 orang. Maka kenapa tuan-tuan Allah mengalih pandangan? Sebab yakin. Tentera begitu yakin. Yakin dengan dia malam tu bertahajud dulu. Dia bukan pergi dengan sebab air khusus 8 bulan, 6 bulan, air pakar tu, tidak. Dia pergi atas kalimah Allah. Maka perang Badar 17 Ramadan berjaya tuan-tuan. Itu jelas. Sebab itulah Ramadan, dalam 17 Ramadan tu jangan kita highlightkan nuzul Quran saja. Pihak surau, pihak masjid kena ubah cara penjadualan ceramah. 17 Ramadan tu di samping turun Quran pun satu peristiwa perang Badar, kena ada pencerahan balik. Biar kita rasa kita ada satu jihad.
Bukan jihad nak lawan dengan M16. Jihad di rumah Allah. Sebab jihad itu Nabi kata, lawan apa atas body kita. Ni, sifat mazmumah tu, sifat malah, sifat sombong, sifat macam-macam sifat lah. Maka lawan itu nama dia jihad. Maka dakhalal jannah. Kalau orang-orang duk jaga kalimah tu. Kita pun sama. Hari-hari duduk dengan ustaz. Jadual kat masjid kita ni macam-macam. Seorangnya murid saya, nama Fidaus. Tengok ada jadual tu kan. Fidaus tu murid saya. Masa sengaja part time di Segambut, saya part time Quran di Segambut. Dia apa nama Semaka, pergi dengan komuter, balik pukul 11 malam. Tuan-tuan, ajar. Fidaus ni pelajar yang baik. Lepas tu dia pergi Darul Quran. Sekarang dia boleh duduk berdiri depan tuan-tuan kan. Banyak tempat-tempat saya beri kat dia. Satu di Bangi, sudah ngaji Quran. Dia masa remaja lagi, budak yang bagus. Ini penting. Kita melahirkan pelapis-pelapis macam ni yang dia bawa kalimah Allah kan. Untuk sama-sama kita dapat manfaat. Baik. Kalau kita lihat rahmat. Rahmat Allah ni dia panggil anugerah. Anugerah. Allah anugerah. Potensi. Rahmat Allah ni kan. Allah beri anugerah pada seorang tu macam-macam. Macam-macam anugerah. Kadang-kadang kita tengok orang tu selekeh dia, tapi ada benda potensi tinggi belakang dia. Termasuk OKU. OKU. Saya jumpa seorang OKU yang tak ada tangan. Dua-dua tak ada. Yang lucunya, kaki dia atas meja, duk isap rokok. Kepik dengan jari dia. Saya tuan-tuan, istilah apa, terkejut beruk kata orang. Ni. Isap rokok, ambil macam cek. Pok, Nescafe minum. Saya bersalam. Salam kaki lah bukan. Saya tanya kok Kelantan. Betul-betul dia budak Kelantan. Muka apa mana? Dia terkejut tengok. Samsing orang tua dia. Dia kata Amor Kelantan. Kelantan kampung mana? Kelantan kampung mana? Buat kampung sini? Kerja. Kerja mana? Melukis. Yo kamu. Dalam kepala kita lukis tangan kan? Lukis dengan kaki tuan-tuan. Lukis dengan kaki. Sekejap mana gambar melukis? Dia buka. Sekepi berapa? Tak mahal, 2,000. Dahsyat Tuhan. Tinggi rahmat Allah. Okay? Tengok. Kita duk tengok dengan mata kita. Lukis di tangan. Tidak. Allah ganti tangan dengan kaki. Rezeki saluran kau tu 4 kali dia pergi umrah. 4 kali Tuan Syekh. Ada di mahkota apa Ustaz pergi, saya lupa tu. Depan kepada USIM tu kan. Apa nama kampung situ, taman tu? Tu. Kat kedai. Nama kedai dia Restoran PT. Kelantan ni duit duduk PT. Itulah satu benda yang saya terkejut sebab jumpa depan. Kata, mu boleh berkata? Boleh. Kaki 2 kat steering. Roadblock JPJ Gua Musa. JPJ terkejut beruk. Kaki pegang steering. Lari kata dia tinggal asap batuk dia orang. Tuan-tuan, itu nama dia rahmat kan? Tak cerita rahmat, kebetulan benda tu jumpa dengan saya. Tuan-tuan mungkin jumpa macam-macam lah. Pengalaman kita kan. Jadi, kenapa kita highlightkan rahmat ni? Sebab dengan rahmat itulah kita boleh masuk surga. Kita bukan masuk dengan amal, tuan-tuan. Amal tu satu buku saya baca. Amal ni dia tolak saja. Amal ni tolak kita ke pintu surga. Yang buka pintu surga, sedekah. Sedekah. Memang saya jumpa ustaz pagi ni kuliah dia. Dia kata sedekah ni dia boleh masuk surga dengan pintu tengah. Dakhul jannah kan? Pintu tengah. Jadi hadis kita pada malam ni, hadis bersambung dengan nak masuk surga, ada jalan dia. Jalan pertama iaitu jalan melalui majlis ilmu. Ni, kita majlis ilmu ni, kita duduk atas rel ni. Atas lebuh raya, atas jalan. Panas enjin nak pergi dah. Masuk gear dah. Nama dia majlis
Majlis ilmu. Apabila kita kata majlis ilmu, kita tahu ilmu yang mutlak ialah ilmu Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, kan? Ingat. Adam turun ke bumi, Allah mengajar Adam berbagai-bagai ilmu. Kata pendapat, Adam belajar ilmu Allah melalui dia panggil matematik. Matematik belajar budak-budak kecil sekolah tu bulat, 3 segi, 4 segi, lambang. Memang pengalaman saya mengajar sekolah rendah dulu, guru matematik mengajar je satu, dia tak sebut lagi 1 campur 1. Dia buat bulat, budak pekala bulat. Nah, maka dia tanya, apa benda yang bulat? Oh, bola. Apa benda yang bulat? Bulan. Apa benda bulat? Matahari. Itu lambang. Jadi Allah pun mengajar Adam macam tu, lambang. Katanya lagi Allah mengajar lambang pada Adam tak banyak, 5 sehari. 5 sehari. Sebab itu afala yang zuru. Mu kena tengok sekitar ni. Orang pergi ke jauh, pergi ke Eskimo tu, nak tengok lambang Allah, lambang kuasa Allah. Ada baru ni seorang pengayuh basikal, dia daripada Malaysia, sekali sampai ke Siberia. Dah berapa bulan dia kayuh basikal round dunia, hanya semata-mata nak tengok lambang-lambang kekuasaan Allah. Firaun pun buat lambang tau. Firaun buat lambang kekuasaan dia, nama piramid. 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 Semua orang nak buat lambang kekuasaan. Saya baca satu buku semalam. Dia lambang zaman Firaun ni, Ramses ke berapa. Dia buat bentuk tiang tinggi. Tiang tinggi itu lambang kekuasaan kerajaan dia. Lambang piramid ialah lambang nak simpan khazanah dia, harta dia. Menanda dia kuat. Lambang Allah, Masya Allah, tuan-tuan. Masya Allah. Ni ada sekitar kita ni. Lambang atas body kita, Allah kata, awalam yarau anna khalaqna min nutfah fa iza huwa khasimun mubin. Itu lambang kita. Lambang kita asal daripada benih yang hina. Khasim, lepas tu durhaka pada Allah. Itu lambang kita. Ini lambang kita. Itu mula-mula ilmu Allah. Kan? Allamahul bayan, allamal Quran, allamahul bayan. Maka Nabi kita pun Allah suruh cari ilmu, Iqra'. Ada ulama kata Iqra' tu teknologi. Seterkejut. Saya baca macam-macam tafsir. Satu ulama dia terjemah Iqra' Syekh, teknologi. Betul? Betul. Sebab kita belajarlah, kita boleh wujudkan satu benda kepakaran nama teknologi. Betul. Tapi ingat, Allah kata mu bijak teknologi pun, mu kena sandar dengan aku. Bismi, dengan nama aku. Ada orang tak sandar langsung dengan Allah. Duk sandar dengan body dia. Berapa banyak body kita bersandar? Berapa lama? Kita jumpa dia. Baru ni kita jumpa. Tuan dulu kerja apa? Saya repair kapal terbang. Dulu. Sekarang boleh repair? Tak boleh dah. Sebab umur saya dah lemah dah. Repair kapal terbang. Bukan repair kereta buruk. Tuan Gaji jangan cerita. Sejumpa lagi kat surau Pisen 16 pun ni. Seorang tu, dia pakai repair Jaguar. Dahsyat. Saya kerja bengkel. Saya ingat bengkel saja ya. Kereta Jaguar, kereta Porsche, kereta pelik-pelik dekat Bukit Bintang tu. Jarang jumpa anak Melayu kan? Ada saya jumpa. Berapa lama dia boleh repair? Habis dia relax lah. Umur 80 lebih dah. Nah. Maknanya tak kekal kan? Tak kekal. Tapi ilmu Allah ni memang kekal tuan-tuan. Dia bersilih ganti. Maka kita tengok hadis. Ada 40 hadis. Yang Nabi pernah kata dalam hadis Imam Nawawi. Dia kata man hafizah. Siapa jaga 40 hadis, baca belajar 40 hadis, maka dia juga akan dapat syafaat di akhirat.
Sebab tu Imam Syafi'i, Imam Nawawi nyusun 40 hadis tu. Kan hadis 40 ni glamour kan? Glamour. Ngaji mana? Hadis 40. Ustaz Zaidi, pengarah Jais balik baru ni. Dia pernah ceramah kat TV bertahun-tahun hadis 40 kan? Ustaz Zaidi tu baru ni duduk kat Jakim. Balik ke Negeri Sembilan jadi pengarah Jais. Dia pernah ceramah kat TV. Saya tengok bertahun-tahun berhabis. Kenapa? Sebab hadis 40 tu mula-mula dia dengan iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Dapat iman, Islam, ihsan di mana? Majlis ilmu. Majlis ilmu. Kerja main-main kau? Hadis iman, Islam, ihsan tu dalam satu majlis ilmu, Nabi duk mengajar para sahabat. Mari seorang hamba Allah berpakaian macam kita lah, serban, mari duduk depan Nabi. Tanya Nabi, ma makna iman? Rukbatai ila rukbatai, belaga lutut. Betapa dekatnya, akrab. Oh ustaz, dulu memang kena belaga lutut, mic tak ada. Sekarang belaga apa? Belaga tiang, duduk kat tepi. Kang gantuk tiang. Ya. Itu adab berilmu kan? Maka soalan tu Nabi jawab, ma makna Islam, ma makna ihsan. Satu soalan Nabi tak jawab. Dia kata bila berlakunya kiamat. Maka Nabi kata orang yang tanya lebih tahu pada orang kena tanya. Sebab orang tanya itu malaikat. Malaikat Jibril mari jumpa Nabi, mengisytiharkan hadis pertama dalam kitab Imam Nawawi, nama hadis 40, hak masyhur tuan-tuan. Maka Nabi kata orang belajar 40 hadis ni dapat syafaat. Kita nak main-main kau? Saya baca hadis terkejut saya. Hadis duduk depan sekali. Apabila kita ingat benda tu bukan main-main, baru kita wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kita bergegas mari Allah ni. Hanya dengan duduk tahan telinga ni kita ni. Wa iza qara'na fattabi' qur'anahu. Apabila ada orang baca kita pun dengar. Cukuplah. Sebab dengar ni adalah saksi nombor 1. Bukan tengok. Saksi nombor 1 dengar, bukan tengok. Tengok nombor 2. Kalau kerana saksi 1 tu tengok, apa hal dengan orang buta? Orang buta, tuan-tuan kan? Dia hanya ada power mendengar. Kita banyak power mendengar, merasa, menganga, mencelik macam-macam. Tak. Banyak power. Dia satu power mendengar. Tapi dengan mendengar itu, dia lebih afidah pada kita. Lebih cepat masuk ke lubuk hati kalau banding kita. Kan? Itu istimewanya sahabat-sahabat kita yang buta ni. Kan? Baik. Katanya Abu Hurairah, ya, Nabi bersabda, man salaka, siapa yang suka datang majlis ilmu, ya, sahalallahu al-jannah, Allah permudah ke syurga. Memang tuan-tuan, masuk syurga ni kita naklah masuk dengan mudah. Bukan banyak sangat roadblock, kan? Bangkit daripada kubur tu, sirat tu jangan banyak roadblock. Kenapa? Sebab ada benda-benda yang boleh menambah kita punya amal. Maka mengikut hadis pertama, kelebihan orang berilmu ataupun orang alim. Nabi kata apa ni? Nabi kata daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu qala zikr sallallahu alaihi wasallam rajulan abid wa alim faqala fadl alim al abid ka fadli ala adnakum. Makna dia Nabi kata disebut Sallallahu dua orang lelaki. Pertama orang ibadat, orang yang suka ibadat. Yang kedua orang alim. Orang alim tu otomatik ibadat lah. Okey, apa dia kata? Maka Nabi SAW bersabda, kelebihan orang alim atas orang beribadat saja seperti kelebihanku atas orang paling bawah pada kamu. Nabi tak sebut ni, hak belakang pada kamu. Itu bezanya. Kita beribadah tapi ada ilmu
dengan orang beribadah tapi tak ada ilmu. Dia kuat beribadah tapi ilmu tak ada. Ilmu nak mempertikap ibadah, ilmu nak faham ibadah tu dia tu. Tuan-tuan, kan? Sebab tu ada ibadah dia panggil ibadah taklid. Dia panggil membabi buta. Kita kata kenapa buat ni? Ini sebab datuk nenek moyang nyok-nyek atas tu. Tak ada sumber. Tapi orang ada ilmu, dia kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak? Orang ada ilmu, dia buka WhatsApp dia pun tunjuk ni, ustaz ni cakap. Orang ada ilmu, dia buka Quran ayat sekian-sekian. Orang ada ilmu, I dulu pernah pergi belajar lepas pencen. Ni, dia panggil apa? Program belajar sepanjang hayat. Di mana? Di UPN. Tuan-tuan, saya pun terkejut tuan-tuan. Kat UPN tu, ada program pengajian sepanjang hayat. Tiba-tiba naik nama saya. Saya pergi, saya ambil peluang. Maka diorang beri kat saya untuk mengajar tafsir. Yang paling muda tuan-tuan 70. Saya muda, saya baru 65. Nah, 80 tu biasa. Jawatan seorang-seorang hak mari cuma cermin mata belalang aku. Sungguh kat UPN. Maka saya dah bagi ilmu kat dia orang tu 3 surah dah. Tahun ni. Tahun depan start lagi. Pertama saya perkenalkan ada surah apa nama? Al-Muqtabarakallazi. Datang seorang bapa tu, ustaz, saya tak malam baca. Apabila ustaz buat pencerahan ni, baru saya tahu. Tuan-tuan heran kena yuran RM30 tu. Tayar kereta tu berjuta. Celik dekat saya. Mari seorang ibu pula. Baru ni kita tafsir sejadah. Sejadah tu. Ada ayat sejadah dia. Innama yu'minu bi ayatina allazi kan idza dzukira kharu sujadan. Saya kata kenapa ayat tu lepas tu kena sujud? Sebab ayat syaitan takut. Syaitan kata celaka sungguh mu sujud pada Allah. Ayat ni buat aku turun ke dunia. Ayat syaitan menyesal. Sebab tu kita masjid kita ni program sunat sejadah wajib kena mari dah. Kena buat satu jadual baru. Bubulan plan. Pakai mari. Hak pencen nombor 1. Hak tak pencen pun nombor 1. Tuan-tuan, saya bubuh kat surau saya. Azan ke saya? Sila azan. Bagi laluan sahabat kerja azan. Ambil barakah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. Ya Allah. أشهد أن محمدا رسول الله. Allah. أشهد أن محمدا رسول الله.
Azim. Azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah. Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Alhamdulillah. Saya juga ada kuliah Jumaat keempat di Masjid Kajang. Tapi kuliah saya tu untuk berhibur dengan jemaah ya. Nama dia Taranum. Taranum kan? Saya pergi berhibur lah, baca berhibur dia orang tu. Dia orang duduk dengan pekoh tafsir macam-macam kan. Kata Ustaz Fazli, Ustaz marilah seminggu sekali Jumaat keempat subuh. Dan masa tu juga adalah solat bacaan sejadah kan subuh. Saya bilang 15 saf. Semuanya waris-waris Jeffrey Dean Pok Yeye belakang. Kenapa tuan-tuan dulu tak ada? Zaman saya ngajar tahun 90, susah pun payah. Sebab dia orang ni muda lagi. Kereta-kereta parking tuan-tuan, tak ada jenama Malaysia ni. Hebat. Mari semayal subuh 15 saf. Setelah 30 tahun perkembangan tu di daerah kita Ulangat ni. Itu pengalaman tuan-tuan kan. Yang ada tu semua saya kenal. Saya tanya, tuan dari mana? Dari Bangi. Kenapa nak mari jemaah solat sunat sejadah ni? Bacaan sejadah. Kenapa tuan-tuan? Sebab Nabi buat gitu. Dulu tak ada berkata gitu. Sebab peringkat umur dia pergi dengar-dengar, dia tahu, maka dia mari. Kalau dia tak tahu, dia kata semayang di rumah boleh. Betul tak? Atas tajuk sah. Banyak orang cakap atas tajuk sah. Kenapa semayang tak pakai baju? Di rumah sah juga. Bini tengok body dia kat tangan nampak bulu kiak. Bini kata apalah, tunjuk something kat Tuhan di rumah. Kita sekarang ni bukan cakap tajuk sah ni. Memang sah dah kita ni. Kita bercakap atas peningkatan. Fadail, fadilat. Kalau bercakap atas sah, tak payah mari. Duduk rumah sembahyang semua, tak? Kalau pasal makan, sah tak kita makan nasi saja? Sah kan? Orang tanya, mana lauk? Tak apa, nasi kenyang juga. Kalau bak makan, kenapa nak banyak makanan? Nak suruh selera kan? Selera. Lepas tu kenapa nak suruh imam baca panjang-panjang? Nak suruh rasa zauk, kata Arab. Feeling, kata orang putih. Kalau sakat baca inna a'tayna, cucu aku boleh. Cucu aku hafal mukaddam dah. Itu nama dia ibadat ada ilmu, kan? Cerita sahabat kita hak benci tak balik dia ramai. Depan ustaz seorang sahabat kita PGA. PGA cerah tu ramai sahabat saya tak balik. Saya cakap kenapa tak balik? Allah ustaz, sini banyak majlis ilmu. Ya tu. Mana dia dah ada dah. Zauk. Satu perasaan. Nak bertingkat. Sebab Allah beri peluang dia. Wa amma bi ni'mati rabbika. Hadis. Nikmat Allah mu kena sebab. Mu kena pergi. Mu kena keluar. Mu jangan duduk gitu. Nikmat. Kenapa tuan-tuan? Sebab ramai hak bayar dengan kita kan. Umur 60 kita pergi ziarah dia. Saya pergi ziarah kawan saya, ustaz lah. Saya kata, ada syekh? Ada. Duduk mana? Dalam bilik. Takkan dah pencing dalam bilik dengan bini lagi. Mengarut. Sakit lutut.
keluar dengan tongkat, sakit lutut. Lama dah kawan. Ni anak nak balik ni, nak enjek 30,000 ni. Anak dia nak bubuh Grace. Aku ingat kereta ya Grace. Lutut ada Grace juga. Jadi kita ni tak libat Grace apa tuan-tuan. Kita boleh berdiri dengan tegak, sujud dengan baik, rokok dengan baik. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Itulah rahmat Allah. Kita pun bos situ malam ni. Sebab kita nak tukar tahun baru ni kan. Bos situ. Kurang-kurang hak ada ni dia panggil hak core kan. Boleh mari. Hak core. Dia panggil jemaah tetap. Hak mari sesekali tu hak backup kan. Itu tuan-tuan. Sikit lagi. Kehebatan orang ilmu pula. Tadi kelebihan. Hebat tak hebat. Hebat ni Nabi kata, ya. Daripada Ibn Abbas, Nabi bersabda, dia kata, faqihun wahidun asyaddu an syaitan min alfi abid. Orang ada ilmu ni, orang alim ni, dia kata, dia ni adalah lebih ditakuti syaitan. Kesimpulan ayat tu. Betul ke betul? Umar contoh dia. Umar ni bukan masalah Umar tu boleh boxing, tomoy, tidak. Sebab ikhlas dia tu. Ikhlas ni. Setan takut pada ikhlas. Orang tak boleh diwaswas. Tak boleh syak oleh setan. Itu takut. Ikhlas Umar ni tinggi tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak Umar punya ikhlas ni? Ni. Satu hari anak dia, kita kata 5 lah. Kan? Pergi sekolah. Anak khalifah baju belakang koyak. Anak khalifah ni pemimpin negara. Sahabat-sahabat perebet ni perli lah. Apa anak khalifah? Takkan gaji 13,000 tak boleh beli baju tak? Ya tak ayah, budak-budak pelajar duk perli dah. Anak khalifah baju koyak gini. Mu pergi kat kedai bandar, mu cari baju paling murah beli. Kedai bandar anak khalifah. Saya tak beli kedai bandar lah. Kat Sungai Chua tu Sepah, kedai bandar. Nah. Maka dia kata tak ada ayah. Tak ada paling murah. Okey. Mu pergi ke Baitul Mal. Lah ni kata bank negara lah. Mu isi borang betul-betul dengan harga baju tu. Cukup bulan ni ayah bayar. Masya Allah. Khalifah isi borang bank negara punya duit. Tuan-tuan kan? Kita hak tak khalifah ni macam-macam bank. Maka isi borang macam lah. Isi borang habis. Sign. Si hak bagi pinjam tu tanya. Ayahmu nak bayar bila? Ujung bulan ni apabila terima gaji. Ayahmu yakin kita hidup sampai ujung bulan ni? Masya Allah. Tumbal. Tuan-tuan yakin tak tuan-tuan hidup sampai 2000? Walaupun esok harilah. Ni. Jangan kita banyak sangat beria-ria kan? Katanya anak dia, saya tak yakin. Hantar balik borang. Kalau kita tak. Pegawai bank buat kerja kita. Problem, masalah tak? Tak ada. Relax je rumah. Hak macam ni boleh tampar setannya. Setan takut. Jadi itu kita kena ada juga untuk nak beribadah. Kena ada ilmu bersama ibadah. Sebab tu dulu dia panggil ilmu fardu ain. Sekarang ni tuan-tuan bab fiqh ni macam-macam. Nah, fiqh ni ada fiqh muamalat, fiqh jinayah, ni fiqh munakahat, fiqh auladiyat. Saya bilang sampai berpuluh fiqh saja fiqh. Siapa nak ajar tu orang ada ilmu lah. Sekarang ni, dulu pergi mana? Pergi kelas fardu ain. Allah bodoh sungguh, pak tua fardu ain tak habis-habis. Kan? Sekarang tak. Nama ilmu tu dah nampak akademik. Macam-macam fiqh tak? Hak tu bagian fiqh. Hak bagian Quran pula.
Orang tanya, mu pergi mana? Pergi ngaji. Allah tak faham-faham tajwid lagi. Sekarang ni tak. Mu pergi mana? Pergi tahsin Al-Quran. Mu tadabbur. Mu bab Quran tu pula beratus-ratus ilmu. Tuan-tuan, sebab ustaz-ustaz ngajar ni dah spesifik. Mu fasahah. Mu makhraj huruf. Mu taranum. Tuan-tuan kan? Apa lagi kita kan? Tuan-tuan. Al-ilmu ja'un wala ja'at. Ilmu ni tuan-tuan, dia tak mari kalau kita tak pergi. Dia tak mari kalau kita tak pergi. Imam Syafi'i, dia pernah duduk cari matan hadis. Seorang matan, satu perawi, tak jumpa. Dia naik unta pergi Mesir 3 bulan tuan-tuan, nak cari satu. Sebab tu kitab dia berkat. Kitab dia berkat. Dia tulis tu masa wuduk, masa solat hajat dia tulis. Sampailah kitab berkat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tulis ikhlas. Generasi akan datang kita ni boleh ambil manfaat. Itulah kita mukadimah malam ni atas tajuk ni. Iaitu ada masa, tajuk ni ada 40 hadis. Saya beritahu tuan-tuan, 40 hadis semua bersabit dengan jalan-jalan ilmu untuk ke syurga. InsyaAllah ada masa saya akan sambung balik. Sebab saya kat masjid kita ni tidak berjadual. Tidak berjadual, on call kata doktor. Ustaz pun ada on call, memang ada on call juga. Istilah tu berbunyi glamour lah. Ingat doktor ke on call. Sebab Imam Ghazali kata, ustaz dengan doktor serupa di segi amanah. Imam Ghazali kata gitu. Jangan main. Kita jangan nampak orang tu yang on call, orang ni tak on call. Tidak. Semua orang ada kepentingan, ada kebolehan, ada sumbangan dalam kehidupan masyarakat yang boleh beri sumbangan pada orang lain. Akhir kata, selamat menyambut 2020. Gol ni 20, gol 20, letak dekat-dekat 2020. Moga-moga manfaat 2011 ni kita barulah kita bertingkat. Yang tahu kita bertingkat ni kita, bukan orang lain. Orang tak nampak, yang nampaknya kita. Tapi ingat, kena istiqamah. Dalam istiqamah tu dia ada ujian. Nak buat benda baik tuan-tuan, dia ada ujian. Terutama rumah Allah ni. Tuan-tuan, banyak saya jumpa orang sekat jalan dia kecewa. Dia merajuk. Ni, banyak saya jumpa dalam rumah Allah ni, kan? Saya cakap ni pengalaman lah. Termasuk ustaz sendiri. Jangan main. Kenapa demo tak pergi surah tu? Surah tu gini. Jangan cerita. Yang penting entah. Ni sahabat-sahabat anda ni orang lain. Kenapa tak pergi surah tu? Surah tu gini. Dia buat karangan macam SPM pula. Jadi kita tak ada gitu. Ini kerja kita. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin lahuddin hunafa. Itu kerja kita yang paling penting. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Sekian daripada Allah alam. Astagfirullahaladzim.